Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Rabu 12/12/2020. Kita teruskan perbincangan kita dalam hikayat yang ke-15. Hikayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Khaif di Mina. Dan dua orang tak menyertai salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tegur. Hasil daripada kisah ini lahirlah beberapa hukum fiqh yang kita akan sebut secara ringkasnya dalam hikayat fiqhiyah mukhtarah yang ke-15 ini, insya-Allah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Daripada Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri. Tanda Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri radhiyallahu anhu. Yazid ini dia bercerita kepada kita, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Saya mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Hajjatul Wada'. Para jemaah tanda, Hajjatul Wada' ini haji yang terakhir yang Nabi kita lakukan dan yang terawalnya setelah berhijrah ke Madinah. Bila haji ini berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah, yakni beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sallaitu ma'hu salat as-subhi fi Masjidil Khaif. Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Khaif. Masjid Khaif ni masjid di Mina. Sebab apa nama Khaif? Sebab dia duduk di tepi bukit. Jadi air duduk lalu kat situ, mana Khaif. Maknanya tempat, kalau kita kat macam tanah tinggi, tempat laluan air, macam bukit kecil lah. Kalau orang kata busuk, orang Kelantan kata pusu gitu. Maknanya masjid tu tepat sikit, bawah tu tepi laluan air. Itu dia panggil Khaif. Macam pulau lah, pulau kecil. Tak ada air. Kalau hujan je ada air je. Jangan kata di Mina ada sungai pula. Jangan salah faham. Dan masjid ini sampai hari ini pun ialah telah dibesarkan. Yang penting tempat itulah, tak jauh daripada tempat kita melontar itu, nampak Masjid Khaif. Masjid Khaif. Tuan-tuan nak tengok sejarah Masjid Khaif, tengok sejarah yang dalam buku yang saya usahakan ni, iaitulah nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Dalam buku ni, buku Makkah Mukarramah ni, kita ada cerita tentang Masjid Khaif dan juga Al-Masajid Al-Athariyah, masjid-masjid yang bersejarah yang masih ada di sekitar Mekah. InsyaAllah ada dalam buku ni secara ringkas-ringkasnya. Yang pentingnya Nabi salat subuh di Masjid Khaif di Mina. Qala falamma qada salatahu, apabila Nabi selesai daripada salatnya, wan harafa, dia berpaling ke belakang. Ini kita kena ingat, imam bila selesai daripada solat, kita kena berpaling ke arah makmum, nak tengok apa yang berlaku di belakang kita. Idza huwa birajulaini fi ukhral qaumi lam yusalliya ma'ah. Nabi dapati dua orang laki-laki duduk di ujung belakang jemaah, tidak bersama melakukan solat. Sudah. Nabi tengok dua orang ni tak solat. Faqala alayya bihima. Panggil dua orang itu mari sini. Nabi panggil.
faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma. Masya Allah. Dua orang ni datang menggigil. Berkocok atau orang takut. Saudaralah, kita kena panggil ke Nabi lah. Walau dia tahu dah Nabi tu rahmatan lil alamin, tapi bila kena panggil ke ketua negara, takut kita. Kita tahu Nabi tu baik kan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Nabi tanya, apa sebab, apa yang menghalang kamu berdua daripada solat bersama kami? Kenapa tak solat bersama kami di sini? Ini soalan tanya. Bapa tak solat? Kalau kita kapur, bapa tak maya? Faqala ya Rasulullah. Ini jawapan dua orang tadi. Inna qad sallayna fi rihalina. Kami telah solat tadi di tempat tinggal kami. Mana di khemah dia tadi ke? Yang penting dia solat dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, fala taf'ala. Nabi kata jangan buat macam ini. Iza sallaituma fi rihalikuma. Apabila kamu telah melakukan solat di tempat kamu duduk, di khemah kamu ke, di rumah kamu, thumma ataituma masjida jama'atin. Kemudian kamu datang ke masjid orang duduk solat berjamaah, maka kamu kena solat ma'hum bersama dengan mereka masuk. Fa innaha lakuma nafilatun. Bagi kamu solat yang kedua itu sunat, yang fardunya yang pertama tadi. Cerita ni menarik para jemaah sekalian. Kesinambungan daripada kisah yang lepas yang ada ceritakan tentang bagaimana seorang tu jadi imam, jadi makmum dengan Nabi, lepas tu dia balik jadi imam di kampung dia. Musim PKP ni saya cakap tuan-tuan pergi solat di masjid, lepas tu balik jadi imam jadi makmum di masjid, kemudian balik jadi imam di rumah bersama keluarga. Hadis ini tonggak perbincangan kita ini insya-Allah. Maka dilalatul hadis ini menunjukkan kepada apa? Istihbabu i'adatil salati fi jama'atin. Elok sunat kita ulang balik solat berjamaah dengan niat dianya solat yang kedua, maknanya solat sunat. Mana kalau kita solat baru ni seorang-seorang rumah, tiba-tiba mari masjid ada orang solat pula. Solat. Nah, sebab kita nak ambil pahala berjamaah kan. Allahu Akbar. Dalam hadis tadi ada lagi dalam riwayat lain dia kata apa? Faqala ahaduhuma, salah seorang daripada dua laki-laki tadi berkata, istaghfirli ya Rasulullah. Rasulullah minta ampun lah kepada saya, kalau saya salah ni minta maaf, minta ampun. Fastaghfara lahu. Maka Nabi kita minta ampun. Ini untung jumpa dengan Nabi ni kan. Allahu Akbar. Wa nahadhan nas ila Rasulillah. Orang apa bangun pergi dekat Nabi, kata di rawi hadis ni, Yazid dia kata, aku pun bangun juga pergi. Wa ana yauma izin. Aku pada waktu itu orang yang kuat. Orang muda kan, orang muda. Maka aku pergi duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha imma ala wajhi aw sadri. Dia pergi dekat Nabi, dia pegang tangan Nabi, dia letak tangan dada ataupun letak di muka dia. Masya-Allah. Fama wajadtu syai'an atyabu wala abradu min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku dapati tangan dia sangat sejuk dan wangi baunya sallallahu alaihi wasallam. Kita kata hani'an laka ya Yazid. Allah Ta'ala lah, tahniahlah kepadamu Yazid. Berani kau pergi dekat Nabi, pegang tangan Nabi pula. Masya Allah, tabarakallah. Rezeki dia kan. Baiklah. Maknanya, dilalatul hadis ini menunjukkan elok kalau kita solat seorang, kita pergi masjid, ada orang solat jamaah, kita ikut sekali, sebab kita nak ambil pahala berjamaah. Dan hukum mengulangi balik solat tidak salah. Tuan-tuan kena ingat, salatul fajri, salat fajar. Kalau kita nak kata lepas solat subuh, tak boleh ulang solat. Tak boleh solat sunat lepas subuh kan. Tapi dalam hadis ini, ma'hu salatas subhi. Yazid meriwayatkan solat subuh. Maknanya solat subuh, lepas solat subuh tak ada solat sunat. Tapi Nabi benarkan, menunjukkan ada kelonggaran di sini. Dia kira bersebab. Tadi kita solat seorang, ni nak solat ramai-ramai.
Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dilalatul hadis. Kita pergi kepada 10 perbincangan hadis ini. Apa dia? Yang pertama kita nak mengenali siapakah Yazid. Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri wa yuqalu Al-Khuza'i. Bani Khuza'ah. Orang rapat setia dengan Quraisy. Dia tinggal di Taif. Tinggal di Taif. Mana asal dianya daripada Taif. Kemudian kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab, dia kata dia ni dibilangi termasuk di kalangan orang-orang sahabat yang tinggal di Kufah. Dan dia tidak masyhur, hadis dia pun tidak banyak. Allah radhiyallahu anhu. Yang penting dia sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah meriwayat cerita ini kepada kita. Isu yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan para sahabat di Masjid Khaif, solat fajar di Masjid Khaif ketika Hajjatul Wada'. Nabi kita ni para jemaah sekalian tanda dia pergi ke Mina 2 kali. Hari Tarwiyah, hari yang ke-8, Nabi kita daripada Mekah berangkat ke Mina. Dia sampai di Mina, solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Selepas Subuh baru Nabi kita berangkat pergi ke Arafah. Itu kali pertama, dia panggil hari Tarwiyah. Alhamdulillah sebahagian daripada jemaah kita sempat pergi Tarwiyah. Sama ada jemaah yang ikut saya atau orang lain, mana ada sebahagian pergi ke Tarwiyah, kita ikut step cara hak Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas balik daripada Arafah ke Muzdalifah, daripada Muzdalifah mari mula ke Mina. Maka Nabi kita tinggal di Mina sampai hari 13 Zulhijjah, kan. Hari raya tu dia pergi Mekah sekejap tawaf, lepas tu dia balik semula ke Mina. Maknanya kita tak tahu adakah hari Tarwiyah atau hari Tasyrik, wallahu a'lam. Yang penting Nabi kita solat subuh di Mina. Lepas dia solat, dia tengok ada 2 orang tak solat bersama kita, siapa? Nabi panggil, alayya. Dia kata, Nabi kata apa tadi? Alayya bihima. Bawa sini 2 orang tu, panggil. Untuk apa? Nak rotan? Nak piak? Oh, Kelantan kata piak. Lah. Nabi kita ni Raif apa ni? Bil mu'minina raufur rahim. Abun rahim. Allah sangat penyayang. Maka Nabi akan ajar, panggil untuk dibetulkan yang salah. Itulah kerja kita berdakwah. Tengok orang buat salah, kita tegur, insya-Allah. Yang ketiga, pada Hajjatul Wada', Hajjatul Wada' ni haji yang terakhir dengan bilangan 140,000 orang, kan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi ketua besar. Sebab itu dalam hadis ni kata dia, Yazid kata, bila Nabi panggil, apa jadi dengan 2 orang tadi? 2 orang yang kena panggil tadi, tur'adu faraisum, menggigil 2 orang ni. Takut. Padahal dia tahu dah Nabi kita tu. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah Taubah 128 yang kita bincang. Tapi takut juga, dia takut juga. Sebab bila dipanggil, biasa gitulah kita ni. Maka kalau kita tengok cara sahabat berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara al-ihtiram wal ijlal, menghormati Nabi dan juga memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bercakap dengan Nabi berbisik. Tak cakap kuat-kuat, lau, tak ada. Itu orang Badui, kan. Dia cakap, Sayyidina Abu Bakar dengan Umar cakap perlahan-perlahan je dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara sahabat Nabi sangat memuliakan Nabi dan dia takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tanda Amr bin al-As dan Abu Sufyan bin Harb. Sangat hormat dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin al-As dia kata apa? Tanda tuan-tuan. Kata-kata ni biar kita pandai beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr kata, kalau kamu minta aku sifatkan wajah Nabi, berbentuk Nabi, aku tak mampu.
Subhanallah. Lish ya Amru. Dia duduk dekat Nabi, dia ikut Nabi. Tapi dia kata, aku tak mampu nak bertentang mata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terlalu mulia, terlalu hebatnya dia. Jadi bila duduk dekat Nabi dia tunduk. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Kalau mu nak suruh aku sifat Nabi, tak mampu sebab aku tunduk ya duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni dak cinta Nabi, yo ya bergendang lah macam-macam. Agak-agak kan Nabi ada kita berani buat? La, tak akan berani. Ya. Nasib baiklah pengawal-pengawal masjid Nabi itu keras. Kalau tidak, kubur Nabi apa jadi? Boleh tengok. Allahu Akbar. Jangan. Perkara yang keempat, bila Nabi SAW datang panggil, Nabi tanya dia. Nabi tanya, alastuma muslimah ini? Bukankah kamu berdua ni seorang Islam? Bukan Nabi tak tahu, cuma Nabi nak pastikan kenapa mu tak solat ni. Ma mana aku ma antu salliya ma'ana? Apa sebab kamu tak solat dengan kami? Bukankah kamu orang Islam? Nabi tak kata dia kafir. Mu ni dua orang Islam, kenapa tak solat? Boleh jadi iyalah orang macam-macam, boleh jadi dia berjunub, dia tak jumpa air, ataupun maknanya kemungkinan tu banyak. Bukan soalan Nabi tu maknanya mungkapil lah. Nabi kata kita orang Islam kan kena solat lah. Itu cara. Maka oleh kerana mereka ini musim tu musim haji. Musim haji ni ada orang baru masuk Islam, kadang-kadang masuk Islam tengah jalan. Jumpa orang Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, ikut Nabi sekali pergi. Tak sempat belajar, tak tempat. Maka Nabi kita panggil nak tanya dia apa masalah yang berlaku. Allahu Akbar. Dia panggil soal istirsyad, soalan nak bimbing. Kita macam tu juga bila tengok pelajar-pelajar tak betul kita panggil. Ta'al. Mari sini. Kenapa buat macam ni? Soalan tu bukan nak marah, soalan tu nak bimbing, nak beritahu dia salah macam ni, yang betulnya macam ni. Itu sepatutnya kita kena buat. Jadi alhamdulillah. Tapi satu orang sahabat ni dia ingat bila kena panggil ni bersalah, itu yang menyebabkan mereka jadi menggigil tadi. Baiklah. Bila Nabi yang kelima, dua orang sahabat ni telah memberi jawapan yang menunjukkan dia faham masalah. Dia kata apa? Sallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, Rasulullah, kami dah solat. Kami dah solat tadi. Di kemah kita, solat dah. Sebab tu kita mari sini tak solat. Maknanya, bila kita solat, tak payah solat dua kali kan? Artinya, jawapan dia betul. Boleh jadi dia kata dia solat dulu tadi, mungkin kemah dia jauh, nanti dia datang sampai ke masjid, orang dah solat dah. Dia ingat macam tu, tiba-tiba dia sampai, Nabi kita sedang solat. Ataupun dia pun tak pandai macam nak cara nak masuk. Dan berbagai-bagai kemungkinan lah. Kan masa tu masa baru, boleh jadi muslimin judud. Kata di ahli ulama sirah ni mencari andaian yang pelbagai untuk nak menyelesaikan masalah dua orang sahabat ini. Kan? Maka Nabi SAW panggil nak mengajar kepada mereka. Apa dia? Tengok yang keenam, Nabi kita tanya di situ menunjukkan kepada pentingnya solatul jamaah dan pentingnya wahdatul ummah, kesatuan umat. Itu sangat penting. Sangat penting apa dia? Solatul jamaah itu penting. Mu solat seorang-seorang dekat kemah, mari sini. Kenapa tak solat? Maka kena solat berjamaah, walaupun kali yang kedua ulangan itu, maka dikira ahammiyatu salat al-jamaah. Banyaklah hadis-hadis tentang kelebihan salat jamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi kan bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih daripada 27 darajat. Kelebihan solat jamaah rasanya para jemaah sudah tahu, sudah pandai dah dia untuk menjawabnya kan. Baik. Ini yang keenam ini ana sedikit nak tegur sebahagian daripada masyarakat kita ni. Orang-orang muda, orang tua, orang yang belajar sifat solat ni macam-macam kan. Bila dia pergi ke masjid, jadi
mengiringi ustaz ke, juru rakam ke apa benda ke. Bahkan sekumpulan, anda tengok di Madinah, dia duk buah waktu solat Isyak. Duk buah-buah di lobby hotel. Tanya dia, kenapa buah di sini? Dia kata, tengok orang tak pandai belaka tu. Sedap dia. Dia condemn orang. Kami musafir, pergi solat maghrib dengan di masjid tadi, kita jamak selalu Isyak. Lepas tu balik, relax. Ni orang ni tak erti ni, pergi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan. Walaupun kita ni sudah jamak, kalau kita nak jamak lah. Tapi kalau mengikut dalam kaedah mazhab Syafi'i, kalau duduk lebih daripada 4 hari di Madinah, tak boleh jamak dah. Tapi dia orang ni lantak lah nak jamak, lagi tak balik, kata kita musafir. Silakan. Tetapi dari sudut etika, dari sudut adab, tidak betul. Orang duduk solat di masjid Nabi, mencari pahala 1000, engkau duduk buah di lobby hotel dengan isap okok, dengan macam-macam. Kononnya mereka lah orang yang faham sunnah Nabi SAW. Kita kata ini salah faham. Kena ingat. Sama juga bila kita pergi buat rakaman contohnya. Orang solat Isya, kita duduk buah di tangga masjid, duduk simpang beg. Solatlah bersama orang Islam. Walaupun kalau kita boleh jamak sekalipun, tengok Nabi sebut, salu. Ini kesatuan ummah, nampak harmoni suasana kan. Jangan tunjuk kita pandai pada orang. Baiklah. Yang ketujuh, Nabi SAW telah mengarahkan sahabat-sahabat ini supaya mengulangi solat bersama dengan jamaah walaupun dia telah solat fardu dah tadi di tempat dia kan. Maka dia boleh masuk solat yang kedua tu dengan cara sunat. Solat yang fardu dah selesai dah. Artinya yang pertama kita nak meraih pahala berjamaah semula. Yang kedua, kita nak jaga kedamaian, keharmonian masyarakat supaya orang tak nampak, pok ni tak semaya ni. Geng-geng ni tak solat ni. Kalau cakap tak solat, duduk diam boleh tahan. Dia berbual. Ini yang kita rasa perlu diberi perhatian dan teguran, diberi kasih sayang kepada kumpulan-kumpulan seperti ini. Sebab mereka salah faham kepada sunnah Nabi SAW. Yang ke-8, majoriti ulama berdasarkan dilalatul hadis ini menunjukkan bahawa solat yang kedua, ulangan itu sunat. Solat yang pertama itu yang jadi rukun, yang wajibnya yang pertama. Kita jadi yang ni lah yang rukun, sebab yang ni solat berjamaah. Kita kena ingat, solat yang pertama itu rukun, solat yang kedua tu jadi sunat, fadilah. Sebab apa? Kata di para ulama, pentingnya kita jadi yang pertama itu kerana Nabi SAW tidak tanya dua orang sahabat itu, mu niat apa ketika kamu solat dulu? Fardu ke sunat? Maka sudah tentu mereka akan solat fardu. Yang kedua, mati ni boleh datang tiba-tiba. Maka baiklah kita selesaikan solat fardu kita dulu. Kalau andainya kita mati, tak sempat solat yang kedua pun, kita dah solat dah. Alhamdulillah. Yang ketiga, seorang itu tak tahu perkara yang gaib. Kan? Aku ni solat sunat lalu kat rumah ni, mungkin di masjid nanti sempat solat jemaah, kita tak tahu. Jadi kita selesaikan yang ni. Kalau pergi masjid, jumpa jamaah, kita solat lagi. Alhamdulillah. Yang keempat, hadis Yazid ni sini telah menyebut kepada kita, Nabi kata apa? Fa innaha lakuma nafilatun. Solat yang kamu ulang ini solat jadi sunat. Jelas. Mana kita kata nas dalam isu ni sudah jelas. Ada sebahagian ulama dia tukar. Dia kata tak. Solat yang pertama tu jadi sunat, yang kedua ni jadi fardu. Sebab apa? Sebab adalah hadis yang dia sebut-sebut. Hadis tu kata, wa in kunta qad sallaita takun lakan nafilah. Dia terbalik hadis. Wa hadhihi maktubah. Mana kalau pun solat dah tadi di tempat, di rihal kamu, di tempat kediaman kamu, itu jadi sunat, ya ni jadi fardu. Kata di ulama hadis, tanda. Para ulama hadis kata fahadzal hadis dha'afahu an-Nawawi. Dia kata hadis ni dhaif. Imam Nawawi kata. Qala al-Baihaqi hadis Yazid ibn al-Aswad asbat wa aula. Hadis yang mengatakan, hadis Yazid tadi
Ia mengatakan solat yang pertama itu fardu, yang ulangan ini sunat, itu lebih kuat. Ada kita kata alhamdulillah, selesailah masalah kita. Jadi pandangan yang kedua tu kita abaikan. Allahu akbar. Maka ada sebahagian ulama kata kita boleh solat balik kalau sekiranya kita solat seorang. Di masjid itu solat fardu. Ada yang mengatakan umum lah. Umum, tak kira lah. Qala Nawawi istihbab i'adatus solat al-fardiyah fi jama'atin sawa'un akana fil masjid aw la. Maknanya sunat lah kita ulang balik untuk berjamaah ni, tak kira di masjid ke tidak di masjid, boleh. Artinya walaupun kita solat dari rumah kita, contohnya berkuat dengan keluarga kita, anak-anak jemaah, kemudian kita pergi masjid, kita ulang balik. Sebab jemaah lebih ramai dan di masjid, kita kata alhamdulillah. Yang kesembilan, ini tanda sikit. Tujuan kita ulang balik yang pertama kerana nak menambahkan pahala. Yang tadi pahala 1, yang ni 27 contohnya. Dan peristiwa seperti ini telah dilakukan oleh beberapa orang sahabat. Contohnya, tanda Huzaifah ibn Yaman, dia telah mengulangi Zuhur dan Asar dan Maghrib walaupun dia sudah solat berjamaah, kan? Dia solat jamaah, lepas tu dia pergi balik jadi imam pula. Boleh. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ma'a Abi Anas annahu solat. Anas sendiri. Anas solat dengan Abu Musa al-Asy'ari subuh di mirbat. Mirbat ni tepat kandang dia punya unta. Summan tahaya ilal masjidil jami'. Sudah dia solat 2 hari subuh, pergi dekat masjid, orang baru qamat. Apa jadi? Fasallaya ma'al Mughirah bin Syu'bah. Maka 2 orang ni pula masuk pula solat berjamaah dengan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an jami' sahabah. Wa shalla Abu Bakar radhiyallahu ma'a rajulin. Ni dalil kuat. Dalil orang kata kalau kita solat seorang je boleh pergi ulang balik di masjid. La. Seorang laki-laki masuk dalam masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi salam. Assalamualaikum. Pakcik ni masuk seorang dia. Nabi tengok tak ada siapa. Maknanya kalau dia solat seorang bermakna dia dapat 1 pahala. Maka Nabi tanya, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu. Ada tak di kalangan kamu siapa-siapa yang boleh pergi solat bersama sahabat ni? Dia jadi pahala berjamaah. Katanya yang bangun nak solat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita i'adah sama ada kita solat seorang, kita sudah solat berjamaah. Kan? Apa ini yang ana tegaskan kepada para jemaah, boleh kita balik, kita solat berjamaah di masjid bersama dengan imam ratib, kemudian kita balik ke rumah kita, kita menjadi imam kepada keluarga kita, isteri dan anak-anak yang menunggu di rumah. Jadi nasihat saya lah kepada imam-imam interim semusim PKP yang tak nak letak jawatan, tak nak pergi masjid. Ni ada saya dapat maklumat. Orang tanya, Ustaz, saya dah selesa lah solat kat rumah bersama dengan keluarga ni. Bagaimana Ustaz? Boleh tak saya teruskan? Saya dah pandai jadi imam, dah baca zikir, lepas solat pun sudah hafal kan. Buku Ustaz bagi ni, zikir lepas solat saya dah khatam. Boleh tak? Saya kata, kalau PKP telah lepas, pihak pemerintah telah membenarkan kita kembali ke masjid, maka mesti kita pergi masjid. Kesianlah kepada anak-anak. Mereka dah biasa dah 3 bulan dah kan, daripada bulan 3 lagi sampai bulan 6. Dah 3 bulan dah, orang Kelantan kata gerak dah solat berjamaah dengan bapa. Macam nak buat? Inilah penyelesaian ya. Hadis sahabat-sahabat ini, kamu pergi solat di masjid, sudah solat balik ke rumah, menjadi imam kepada isteri dan anak-anak, kita kata alhamdulillah. Jelas saya rasa penjelasan ini sudah jelas. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang rasa tak jelas, boleh tanya saya. Boleh tanya soalan
nanti kita ulah balik di dalam kesempatan yang lain insya-Allah. Sebabnya masyarakat kita ni perlu kepada bimbingan seperti ini. Kalau tidak kita jadi apa? Jadi tidak harmoni. Tak nak pergi masjid sebab ni. Maka kita mengatakan kena pergi masjid. Alhamdulillah. Jadi ulangan yang kedua tu menambahkan pahala. Dan ulangan yang kedua juga kita memberi ruang kepada keluarga kita di rumah supaya menjadi makmum dan hidup balik salatul jamaah bersama keluarga. Kita kata alhamdulillah. Timbul lagi soalan, dia kata ustaz, lepas maghrib kita ada kuliah. Alhamdulillah, balik semula ke masjid. Ataupun sekarang ni kita boleh dengar je kuliah dengan anak-anak di rumah seperti apa yang kita buat sekarang, boleh je. Kan tuan-tuan boleh tengok di sini kalaulah. Tapi kalau ada orang solat di masjid tu kena pakat bekal, ada kuliah di masjid, kalau semua pakat tak pergi lah, kau penat kita. Jadi kita kena pergi tengok apa ni kuliah di masjid. Kalau tidak matilah majlis ilmu. Baru tu orang tanya ustaz, yang mana utama? Yang mana utama? Solat apa ni, mengaji dengan online ke belajar dengan imam, belajar secara talaqi? Tanda tuan-tuan, soalan ni menarik. Dia kata saya selesa dah belajar secara online. Kita kata alhamdulillah. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang belajar secara online pun boleh dianggap sebagai bertalaqi. InsyaAllah. Cuma kita kehilangan satu lagi. Kehilangan duduk bersama dalam majlis ilmu yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Jadi kain kita tak boleh nak himpun, saya di sini dan tuan-tuan di rumah masing-masing. Ada setengah orang tu, saya di masjid ustaz. Dia pasang dia punya dia punya alat ni, letak dalam telinga dia dengar. Tama-tama musim PKPB ni, bilangan masjid terhad. Dan sebahagian daripada pemerintah telah menggunakan kuasa dia, tidak membenarkan sebarang kuliah, termasuk kelas Quran, walaupun ada 5, 6, 7 orang. Kan? Kita kata tak apalah, kita akur. Tapi kalau kita duduk di masjid, kita dengar, bermakna kita dapat iktikaf dalam masjid. Cuma adakah itu nama berkumpul dalam masjid? Jawabnya tidak berkumpul. Alhamdulillah. Tapi insya-Allah at-talaqi, menuntut ilmu itu dapat. InsyaAllah menuntut ilmu itu dapat. Baiklah, coba tengok kalau ada soalan-soalan yang berkaitan, kita bagi peluang ataupun kita jawab lepas pada ini, kan. Yang ke-10 yang terakhir dalam perbincangan kita ini, maknanya solat itu dilarang kita ulang 2 kali dengan satu niat je. Maksudnya kita niat solat zuhur 2 kali lah. Kita niat yang pertama tadi zuhur yang fardunya, yang ini jadi ulang yang balik. Saya aku solat zuhur ulang. Maknanya jadi sunat lah yang kedua tu, kan. Kerana jadi apa ni kata di para ulama, sebab satu fardu dia tak ada 2 kali. Tidak ada fardu dilakukan 2 kali. Mana yang pertama jadi fardu, yang kedua itu jadi sunat. Itu kaedah dia lah. Yang kita kata kaedah, kita kata alhamdulillah. Cuma keraguan yang ditimbulkan, syubhat yang ditimbulkan itu, lepas asar boleh ke balik jadi imam? Selepas maghrib boleh ke? Lepas subuh boleh ke jadi imam? Kan tak boleh sunat 2 kali. Maka kita mengatakan alhamdulillah, hadis-hadis yang kita baca ini menunjukkan peristiwa itu. Hadis Yazid ini menunjukkan peristiwa itu pada solat subuh di mana? Di Masjid Khaif. Maknanya solat subuh, lepas subuh. Artinya larangan itu tidak terpakai kerana dia termasuk dalam solat yang diperlukan untuk menambahkan kedudukan dan juga menghidupkan solatul jamaah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita dalam hikayat yang ke-15. InsyaAllah kita akan sambung lagi hikayat yang ke-16 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.